الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin muslimat dikakau dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, Alhamdulillah, malam ni kita dapat bersama lagi mengikut catatan di kitab Ambo ni. Ngelah hamba mari 12 hari bulan 1. Tak sebulan terlepas 2 kuliah. Dia tengok giman, tak tulis giman. Tak apalah, kita akan sambung malam ni muka surat 185, bab yang ke-14, tahun duka cita. Tahun duka cita. Pada kuliah yang lepas 12 hari bulan 1 tu kita baca bab yang ke-13, utusan terakhir kepada Abu Talib. Ringkasan dianya, setelah pelbagai perkara yang dilakukan oleh kafir Quraisy nak sekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada meneruskan dakwah baginda, dan semuanya gagal, sehinggalah kemuncaknya di pulau Nabi dan orang Islam ni 3 tahun. Ingat tak cerita pulau, tak kecek, tak berurus niaga. Siapa kau Nabi dengan orang Islam ni pergi duduk satu tempat yang terpencil, makan daun-daun kayu kering. Allah, susahnya hidup 3 tahun, bukan sekejap. Tapi Alhamdulillah, nak sebutnya kekentalan iman orang-orang Islam pada masa tu, tak ada seorang pun orang panggil U-turn. Ni bahasa dalam U-turn ni. U-turn. U-turn ni masuk, keluar daripada Islam, pergi gantung ke kain orang kafir, tak ada. Waktu ni tak berjaya. Akhirnya puak-puak dia 25 orang pergi jumpa dengan Abu Talib. Ni rombongan terakhir. 25 orang ni terdiri daripada pembesar-pembesar belaka, pembesar-pembesar Quraisy, bukan orang biasa-biasa dok ni. Dia ayat apa dia? Dia jumpa Abu Talib, minta Abu Talib sapa kepada Nabi Muhammad. Dah payah-payah ginilah, nak harap mung tinggal ajaran mung dak lolo. Mu nak suruh aku tinggal ajaran sembah Tuhan berhala aku pun dak lolo. Ginilah li moyak ke anak saudara mung tu, kira mung aku. Mung nak buat gapo buat, mu nak percaya ke Tuhan mana percaya, mu nak ibadat cara mana buat. Mu jangan duk kata gapo-gapo kat aku. Jangan duk ayat aku sembah berhala ni ajaran sesat, kafir, masuk neraka. Hang jangan. Bagaimana? Ni permintaan terakhir puak dia ni. Aku pun tidak akan kata ke Muhammad tu kafir, sesat, bid'ah, gapo. Dok. Ni permintaan kafir Quraisy ni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Talib, tak apalah, aku sapa. Aku sapa. Bila Abu Talib sapa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tahu benda lain ke? Puak-puak kafir Quraisy teginilah mu tawar kat aku. Aku ada benda nak tawar kamu.
Tahu agak apa? Aku nak puak-puakmu ni sebut satu kalimah, yang mana kalimah ni akan buat semua orang Islam tunduk pada kamu, dan orang tidak Islam akan bayar jizyah kepada kamu. Mu nak jadi pemimpin, tak ada masalah. Aku bukan mari nak rapah kursi Perdana Menteri Mekah daripada mu. Mu nak jadi Perdana Menteri, mu nak jadi Menteri Kabinet, lah gila. Aku bukan mari nak ambil hak tu. Bukan. Cuma aku naknya mu sebut satu kalimah. Kalimah ni orang ni akan tunduk belakang kamu. Mu tetap akan jadi pemimpin. Bukan setakat orang Islam tunduk kamu, kafir ni pula orang luar akan bayar jizyah kepada kamu. Bayar ufti kepada kamu. Nak kata berapa? Puak-puak kafir poros ni lah. Nak kata berapa? Mahal sangat perkataan tu. Nabi pun kata, mu kata la ilaha illallah. Kata ke dia, la ilaha illallah. Dan jangan sembah selain pada Allah Subhanahu wa taala. Tu je nak suruh kata je. Dengar Nabi suruh kata la ilaha illallah, tepuk tangan pada dia. Tepuk tangan. Nak bodoh kita. Dia kata nak bodoh kita. Pandai. Nak suruh kata gitu, mau dekat royak lah, orang akan tunduk lah, bayar jizyah ke apa. Tak sudah bodoh lah mak. Mu nak bodoh siapa? Mu seorang sudah lah bodohnya. Aja'alal alihata ilahu wahida. Mu nak suruh apa nama ni Tuhan aku hak banyak-banyak hak aku duk sembah ni jadi so ya. Patut lain tahu mana? Ni, dia tak boleh terima sebab bagi dia segala berhala hak duk sekeliling kampus, keliling Masjidil Haram tu ada Tuhan belakang. Hak tu Tuhan duk kawal rezeki, hak ni Tuhan duk kawal hujan, hak ni Tuhan duk kawal berkat tu, hak ni Tuhan. Jadi mu nak suruh Tuhan aku ramai-ramai jadi so. Banyak cantik. Kalau kita gitulah, dia kata banyak cantik nak suruh jadi so, sehingga Allah Ta'ala merakamkan kata-kata tersebut dalam surah Sad ayat 1 hingga 7. Kita baca baru ni kan. Wa'ajibu an ja'ahum munzirun minhum wa qala al-kafirun hadha sahirun kadzdzab aj'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la syai'un ujab. Wa'ajibu an ja'ahum minhum munzirun. Ayat yang ke berapa? Ayat yang keempat. Mereka yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad itu merasa hairan bahawa mereka didatangi oleh seorang rasul pemberi peringatan daripada kalangan mereka sendiri. Orang yang kafir itu berkata, orang ini adalah seorang ahli sihir lagi banyak berdusta. Puak-puak kafir ni mari Nabi Muhammad ajak kepada menyembah Allah yang satu, dia kata Muhammad tu kan sihir, duk menipu rata orang. Patutkah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu kepada Tuhan yang satu? Patut kau mari dia ajar kita nak suruh Tuhan kita banyak ni jadi so. Pelik dia kata. Sesungguhnya ini adalah satu perkara yang menakjubkan. Inna hadha la syai'un ujab. Ni bagai pelik ni Muhammad mari dia ajar kita ni. Tak rajin tok nenek kita ni hak mati-mati dah mari royak Tuhan ni so. Bagaimana? Mari dia pandai-pandai nak ajar. Pelik Muhammad ni pelik. Maka start pada tu habis dah adik kakak. Tak ada dah usaha kafir Quraisy nak orang panggil nak ajak Nabi Muhammad bersatu ke, nak buat unity government ke. Tak ada. Bagaimana? Pakai putus pah dah. Habis kalau kita belajar baru ni. Tajuk baru tahun duka cita. Sakit Abu Talib semakin tenang. Tua dah Abu Talib ni, tua dah. Tidak lama kemudian beliau pun meninggal dunia, iaitu pada bulan Rejab tahun ke-10 kenabian. Ni bulan ni Rejab ni kan.
Selepas 6 bulan berakhirnya peristiwa pemulauan. Lepas 6 bulan berakhir peristiwa pemulauan 3 tahun tu, dikatakan bahawa kematian beliau ialah pada bulan Ramadan, iaitu 3 hari sebelum kewafatan Khadijah. Ada pendapat kedua kata dia mati bulan Ramadan 3 hari sebelum wafatnya Khadijah. Hak kata bulan Rejab ni, Rejab ni Sya'ban Ramadan 2 bulan sebelum kematian Khadijah, sebab Khadijah mati bulan Ramadan. Dalam hadis yang sahih riwayat daripada Al-Musayyah, katanya menjelang kematian Abu Talib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi beliau, dan di sisi beliau ada Abu Jahal. Ni orang panggil detik-detik terakhir kehidupan Abu Talib. Nabi tak tinggal apa darah dia ni. Moga dia sayang, banyak tolong dia, pera dia lepas tu dia mati umur 8 tahun. Duduk dengan Abu Talib. Walah Abu Talib ni pok saudara hak paling sesok, anak ramai, pitih tak ada lah mana, sanggup peru anak saudara. Hak kaya-kaya ramai. Abu Jahal kaya, Abu Jahal, Abu Lahab kaya, tak ambil anak saudara dia ni, tak ambil peru anak dia ya. Takdir tu hidup dengan Abu Talib. Abu Talib pula jaga sungguh anak saudara dia, buat macam anak dia sendiri. Jadi sayanglah dia kepada Abu Talib ni. Pok saudara sakit ni kat duk bulan hari-hari. Satu hari dia pergi, Abu Jahal duduk tepi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hai bapa saudaraku, ucapkanlah la ilaha illallah, satu kalimah yang aku akan berhujjah dengannya di sisi Allah." Ayah ngoh lah kalau kita kau mana? Ayah ngucap sebut la ilaha illallah. Ambo nak suruh sebut hak tu je, hak lain tak apa. Tak ada semaya, tak ada puasa, tak ada apa, tak apa. Asal yang ngoh sebut je la ilaha illallah. Ambo nak ambil ucapan yang ngoh ni nak jadi hujah, nak berhujah daripada Allah Subhanahu wa taala esok bahawa pok saudara aku ni Islam, dia tidak kafir. Kata je. Abu Talib ni enggak kelipah. Ulama kata nak kata la dah. Gerak dah mulut nak kata. Orang sakit ke adik kakak, orang sakit beak dia gilah siapa ayat gapo ya akan turut berlaku. Dah sakit selajak ni kan. Orang buat biar obat sepeta pun dia makan, bagi obat kapung pun dia makan, ayah pergi minta kambing pun dia makan. Orang sakit nak kata ni. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah pula berkata, "Hei Abu Talib, adakah kamu tidak suka dengan agama Abdul Muttalib? Ya Aba Talib, atarrabu an millati Abdul Muttalib?" Dia tengok kawan ni nak ngucap, dia juga, "Hei, nak tinggal agama tok nenek kita? Agama semua berhala ni agama tok nenek kita, agama mula ayah kita. Cakap mu nak tinggal?" Abu Lahab juga. Gak dua beradik dua tu, Abu Jahal adik, Abu Talib abang. Gak orang tua, yang kena juga derah-derah kanja lah, pakai senyap, tak ada ngucap. Kanja senyap. Lalu sentiasalah mereka berdua mengulangi kata-kata itu sehingga kalimah terakhir yang diucapkan oleh Abu Talib ialah di atas agama Abdul Muttalib. Nabi tak putus asa, mengucaplah yang secaralah kau lain ni, la ilaha illallah. Ya paling kau Nabi Muhammad nak ngucap ni, kau ni ngucap paling kau ni pulak. Pucak pulak. Nabi pun pujuk pun duduk main paling mari pakai habis nyawa dengan begitu. Habis nyawa dengan ala millati Abdul Muttalib. Dia mati atas agama Abdul Muttalib, pok dia agama sebuah berhala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Akan kupohonkan keampunan untukmu selagi aku tidak dilarang berbuat demikian." Sayangnya adik kakak,
Saya walaupun mati tak ada ngucap, tak apalah, dia kata ayah ngoh mati tak ada ngucap pun, hamba akan minta dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mengampunkan ayah ngoh. Sedang molek Nabi sebut lagu tu, turun ayat Quran surah At-Taubah ayat 113. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah sepatut bagi Nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang-orang musyrik. Orang kafir mati tak boleh nak sebut rahimahullah ke Allahumma firlahu ke, tak boleh. Tak boleh nak mendoakan keampunan padanya. Sekalipun orang itu kaum kerabat sendiri, rapat setara mana pun denganmu, pokmu, mokmu, adikmu, abangmu, anak-beranakmu, rapat, sesudah nyata bagi mereka bahawa orang musyrik itu adalah ahli neraka. Mu tahu mati tu memang mati kafir. Mati dia tu mati tidak beriman dengan Allah. Maka jangan sekali-kali duk tulis rest in peace lah ni. Dengar orang mati pun komen dalam Facebook RIP. RIP ni maksud apa? Rest in peace. Berehatlah dengan aman. Mana ungkapan itu dilarang dalam agama kita. Dia seolah-olah mendoakan kesejahteraan kepada orang yang mati dalam keadaan tidak beriman. Tak boleh. Patu sat nak kata apa? Tak usah kata apa-apa lah. Dengar kat mati, mati dah. Mana? Orang kalau Islam boleh lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma firlahu warhamhu. Boleh lah. Kau bukan Islam. Ada satu hadis dalam Sahih Al-Bukhari, cerita Nabi Ibrahim jumpa dengan ayah dia di Padang Mahsyar. Nabi Ibrahim jumpa dengan ayah dia di Padang Mahsyar, disebut dalam hadis fi wajhihi qataratun wa ghabaratun. Di muka ayah Nabi Ibrahim tu kak keruh, gelap, berdebu. Ayah Nabi Ibrahim nama Azar. Azar. Sekat tu je. Bukan Azariza. Azariza tu ambo. Azar. Ayah Nabi Ibrahim. Kita tahulah dengan cerita ayah Nabi Ibrahim ni, dia bukan setakat penyembah berhala, buat berhala, jual berhala. Dia pembuat berhala. Kong siap jual, siap. Orang lain semua berhala tu hak dia buat. Dia suruh Nabi Ibrahim pergi jual kan. Nabi Ibrahim tak pergi jual, monggo ayah suruh. Nak pergi jual monggo dia Nabi benar. Waktu dia heret kaki tu kelekong-kelekang. Mai, siapa nak beli tu hak buta, hak pekak, tak boleh kacau, hak bodoh mari. Jual murah-murah. Yang gitu tengah fasa, dia jual, dia kata mari. Tu aku jual ni. Pekak, botol, tak boleh kecek, bodoh. Mana? Siapa nak beli mari? Enggak siapa nak beli tu lagu tu. Kelik tak laku ayah ya. Kata pelik menjual tak laku, aku jual laku. Ayah dia ni jumpa Nabi Ibrahim di Padang Mahsyar dalam keadaan rupa ni gelap keruh. Nabi Ibrahim kata, hamba ya dah ke dulu, jangan lawan hamba. Ayah tak dengar. Nabi Ibrahim sebut ayah dia, tengok ayah hari ni gana berdebu, cemar, susah hidup. Dulu hamba ya dah, jangan duk lawan hamba. Hamba ni Nabi, ayah tak percaya, ayah lawan. Dah aku tak silawan dah mu, aku tak silawan dah mu. Aku percaya dah hari ni mu ni Nabi sungguh. Ayah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia tengok ayah dia ni bersedia nak mengaku dia Nabi, ngadak Allah Ta'ala. Ni pada Mahsyar ni tak berlaku lagi. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita dah akan berlaku esok pada Mahsyar. Nabi Ibrahim ngadak Tuhan, dia kata
ya Allah, innaka qad wa'adtani, mung ni janji dah dengan aku untuk tidak menghina ke aku pada hari ni. Mu janji mu tidak akan hina aku ya Allah pada hari kiamat ni. Dan aku nak ayat kamu, tak ada lah yang paling menghina ke seorang Nabi ni kalau pok dia masuk neraka. Dia Nabi pernah, pok ni masuk neraka. Malu kau mana? Pok kita tu email, pok ni gak ngabujeh. Kita tu email, pok ada lah, mak mati dah, pok duk sore. Apa yang duduk kedai bujeh berigak. Malu. Jabat balik saya telefon. Tu email. Hayuh ni, mari jami. Gi jami hayuh. Ni gak ngabujeh. Tidak kejeng dik aku. Orang kecek kata, ayah tu email. Jadi Nabi Ibrahim kata, ayah aku ni, ayah aku. Gapo dia lagi yang lebih hina daripada seorang Nabi, tiba-tiba pok ni masuk neraka. Allah Ta'ala jawab ke dia, wahai Ibrahim, qad haramtul jannata 'alal kafirin. Maaf lahir, aku mengharamkan syurga aku ni ke atas orang-orang kafir. Kafir tak boleh masuk syurga aku. Ayahmu mati tidak Islam, ayahmu mati kafir. Qila, dikatakan kepada Nabi Ibrahim, tiba-tiba mari sorga, unzur ila qadaimik, tengok kakimu ada apa dia. Nabi Ibrahim tengok kaki, tengok ayah tak ada dah. Ayah dia tadi ada depan dia, tiba-tiba tak ada. Tengok kaki, ada seekor dubuk. Dubuk ni ke apa yang anjing tak anjing, serigala tidak serigala. Kalau cerita Lion King tu hak jahat je. Dia makan wuduk nak tu. Dubuk. Ada seekor dubuk duk dekat kaki Nabi Ibrahim. Mereka ambil pegang kaki pak-pak, redem lepas le neraka. Ulama kata itulah ayah Nabi Ibrahim ditukarkan rupa menjadi seekor dubuk untuk menjaga air muka Nabi Ibrahim. Kalau jumpa dengan orang pun tak cek. Kalau masuk dengan rupa ayah dia, orang kecek kata ayah Nabi tu, ayah Nabi. Ayah Nabi pahala neraka. Nak jaga air muka Nabi Ibrahim ni, Allah tukar jadi seekor binatang kembah le neraka. Allah, tu hadis sahih dalam Sahih Bukhari ada sebut. Jadi Nabi kita ni sayangnya dia kepada pok saudara dia. Sayangnya dia kata aku akan minta ampun pada Allah pada pok saudara aku. Turun ayat melarang Nabi daripada memohon keampunan ke atas pok saudara dia. Dan turun ayat nak menenangkan Nabi. Dan Nabi sedih ni. Nabi sedih. Orang yang paling rapat, paling dia sayang, tiba-tiba mati tak masuk Islam. Turun ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak berkuasa memberi petunjuk kepada sesiapa yang engkau kasihi, tetapi Allah jualah yang berkuasa memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan dialah jua yang lebih mengetahui akan siapa yang akan mendapat petunjuk kepada melalui Islam. Surah Al-Qasas ayat yang ke-50 ni. Adik kakak, kalau kita faham oleh ayat ni ke, kita tak akan kecek macam ayat tadi. Tu email sedap baca khutbah leko anu dengan indung kau jatuh. Rasa tak? Kita ada kecek lagu ni ke? Ustaz tu kecek ceramah yang sedap. Bini dia pakai baju ketak lemak, todong sekak, sing lengan depan orang. Ngajar sedap. Ayat-ayat kita detail ustaz, detail tu email ke mana? Tu email dia kita pakai apa? Kata apa? Anak dia baru ni. Tak ada tu email hok nak anak lagu tu. Tak ada ustaz nak bini lagu tu. Tak ada adik kakak. Tak ada. Dia usaha dah, ajar dah, royak dah, didik dah. Tapi Tuhan kata innaka la tahdi man ahbabta
Walakinallaha yahdi man yasha. Hidayah ni milik Allah. Kita kasih boleh nak anak kita jadi belaka adik aku. Tidak kena. Tapi kita sendiri pun adalah sore hak locoh pergi. Bukan kita tak beri pendidikan, beri dah hantar sekolah Arab. Orang heret mari masjid kecil-kecil. Tiga kecilnya mari tu kita dah besar. Tak ada dah. Dia reti sendiri masjid ke, tak kerja. Mandi abang satu dah tu, di mana tu? Abang kita dulu lah. Anak dah besar. Kau mana? Abang kita dulu, pergi mana ni? Nak tahu mana kita? Besar kaki dia, kaki kita. Tu sepak dia, sepak kita pula. Anak nak royak. Sebab tu kita jangan adik kakak, jangan mudah lah. Oh lah. Kata macam-macam, kau tak ada orang nak bini anak lagu tu. Baik. Tidak perlu dihuraikan mengenai perlindungan dan pengawalan yang diberikan oleh Abu Talib. Beliau adalah kubu yang teguh memelihara dakwah Islamiyah daripada serangan-serangan orang yang takabur dan bodoh. Jasa Abu Talib ni kita tak boleh pertikah. Tak boleh pertikah. Terlalu banyak jasa dia adik aku. Kalau kita ingat balik cerita-cerita kita baca kan, mari orang nak tukar Nabi Muhammad dengan orang lain. Ingat tak cerita lek wari anak dara murid Muhammad budak ni ya. Sama comel, sama muda, sama gagah, sama cerdik. Cerdik budak ni dengan anak dara mu tak ngaji sekolah. Tukar dua. Abu Talib kata banyak cantik, mu ambil anak dara aku nak bunuh suruh aku pegang budak ni. Biar ada pun dia tetap mempertahankan Nabi. Allahu Akbar. Sayangnya beliau tetap berpegang kepada agama nenek moyangnya. Situ sudah selek dia kemah kelajak pegang kepercayaan nenek moyang. Justru beliau tidak mendapat kejayaan sebenar. Dalam hadis sahih riwayat Al-Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan bahawa beliau berkata kepada Rasulullah, apakah engkau tidak dapat menolong bapa saudaramu sedangkan dia melindungi kamu dan marah demimu? Satu hadis. Orang tanya Nabi, Abu Talib ni pot darahmu, gapo dia tawak kamu, mempertahankanmu, melindungi kamu, marah orang huduh kamu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berada dalam tempat yang cetek dari neraka. Kalaulah tidak kerana aku, nescaya dia berada di lapisan terbawah dari neraka. Nabi kata, ki aku dah lah tu. Dia masuk neraka hok paling rengeh. Neraka paling rengeh ni ada setengah riwayat kata dipakaikan kasut daripada api neraka gelegak otak. Dalam hadis ni kata duduk dalam neraka cetek, mana kat buku lali ya. Tak dia masuk tergelai habis. Masuk neraka ni duduk tergelai buku tapak kaki ya tergelai, macam pakai kasut lah kan. Bukan kata lum selai tubuh duk. Orang lain masuk neraka ni gaknya lum nya selai masuk tu 1000 tahun. Nak timbul pula 1000 tahun. Neraka ni lum nya selai kau malaikat ni 1000 tahun bawah. Nak naik pula 1000 tahun. Abu Talib ni rengeh tak rengeh, dia masuk tubuh tak masuk, kaki sekat buku lali ya tergelai. Laula ana, Nabi kata, kalau tidak kerana aku patak neraka dah pot darah aku, tapi kerana aku, syafaat aku ni Nabi kekasih Allah, maka pot saudara aku kasih ni duduk neraka hok rengeh. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri bahawa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disebutkan di sisinya mengenai bapa saudaranya, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, boleh jadi ada gunanya syafaatku kepadanya pada hari kiamat, di mana dia akan diletakkan dalam tempat yang cetek dari neraka sehingga sampai ke buku lalinya. Ini hadis yang kedua, menunjukkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada pok saudara dia, walaupun pok saudara dia ni kafir.
Tapi kan dia tepuk saudara Nabi banyak jasa pada Islam. Tidaklah kata masuk syurga, tak masuk syurga sebab dia tidak Islam, tapi dapat ringan azab neraka. Genge-genge pada kakak lah nak ko bakar kaki gelerok otak dia bayar lah. Sebab tu jangan main-main dengan neraka. Kita ni gerung kadang-kadang dengar orang duk kecek. Orang pula ustaz yang ngajar, tahulah dia nak ayat gapo. Dia kata kita tak usah pusing lah, asal ada la ilaha illallah, tak apa, masuk neraka mentah masuk syurga pula. Ngajar ni, ngajar. Asal ada la ilaha illallah, dia kata man qala dakhala al-jannah. Mana-mana orang kata la ilaha illallah masuk syurga juga akhir dia. Masuklah neraka kerana kita buat dosa ni, kena bakar mata agak masuk syurga lah. Siapa dia yak kamu sebentar? Kita tidak nafikan memang ada ahli neraka masuk neraka dan akan dikeluarkan ke syurga, ada, tapi jangan guna sebentar. Sebab guna sebentar tu menyebabkan orang serut sedap. Tak apa metah ya. Orang yang pasti buat dosa ni, dia tak akan berhenti daripada buat dosa. Tak apa, kita Islam kan, masuklah neraka mata tegak surga. Siapa dia royak kamu sebentar? Enggak, kalaulah sebentar kita ambil lah, kalaulah sebentar sungguh sebentar ni pun adik kakak, neraka ni neraka. Mu ingat mu setara mana dengan neraka? Cuma masuk dapur, cuba buka dapur gas, cutok pipi dia kau 3 minit slow sudah, api jangan dengar pasal api slow, cutok koko tengok je 3 minit nyala kodok mana lah. Mau nak kata mata apa kalau terbakar dengan jauh janggut mata setebing. Neraka ni Nabi sebut ada seorang hamba Allah yang diberi nikmat puluh tahun semasa duduk atas muka dunia. Atas muka dunia dia hidup ni jak bodoh pah dua, tak aja susah. Pok dia Perdana Menteri, dia sendiri dek kakak umur 30 menteri besar dah. Lepas tu jadi Perdana Menteri pula, hidup semek lene tak aja susah. Contoh lah ni, kau mana nak oyak orang Senin Perdana Menteri lah mudahnya, batu orang nak jadi belakang kau mana. Saya gila-gila ke diri ni PM ni, moga PM ni Senin. Pos akhirat sesa Allah ambil orang ni hak hidup Senin 10 tahun atas muka dunia, dicelup satu celup peh dalam neraka. Celup peluk akak. Celup ni ambil peluk akak, tu celup dicelup dalam neraka. Tuhan akak, Tuhan tanya setara mana? Celup ya, Tuhan tanya setara mana neraka aku? Ya Allah, puluhan tahun hak aku duk terima nikmat ni hilang sekelip mata hilang. Aku pakai tak ingat dah aku Senin ni setelah jok seksanya masuk lu dalam neraka. Tu neraka nak ya. Jangan duk main mudah-mudah meta. Siapa dia royak kamu meta? Akhirat ni katalah sehari. Okey, kamu jatuh hukum masuk neraka. Sehari akhirat berapa hari dunia? 1000 tahun. Bukan 1000 hari. 1000 tahun. Mana kata meta? Mudah buat kita kecek mana. Dia tak khabar dia ngajar, membuatkan orang hak sekaki dosa ni dia serah sedar. Tak nak tinggal dosa kita ni tak apa. Dia tabat tak apa, kita Islam dah. Ada la ilaha illallah tak apa, tubik kita tubik. Percayalah kawan. Bahaya. Baik, kewafatan Khadijah radhiyallahu taala anha selepas kematian Abu Talib kira-kira 2 bulan. Abu Talib mati bulan Rejab, Syaban, Ramadan, 2 bulan. Ataupun ada pendapat 3 hari. Tak apalah. Mana-mana pun. Berdasarkan 2 perbezaan pendapat. Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha pula meninggal dunia, iaitu pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian.
Ketika itu usia beliau 65 tahun. Rasulullah ketika itu berusia 50 tahun. Nah, 10 kenabian kan, Nabi jadi Nabi umur 40. 10 tahun jadi Nabi umur 50. Khadijah umur 65. Khadijah wafat. Ini orang panggil kesedihan bertimpa-timpa. Tahun ke-10 kenabian ni dipanggil kesedihan bertimpa-timpa. Pok saudara mati 2 bulan. 2 bulan dia kakak meta ya. Bagaimana? Kalau pendapat 2 bulan, kalau pendapat 3 hari, lagi-lagilah. 3 hari pok saudara mati, bini pula mati. Kedua-dua ni orang pandai saya. Pok saudara dia pandai saya, bini sama telah mengurus orang ni je. Khadijah ni adik kakak. Nabi tahu, kita tahu dia ni banyak bini, sebelah orang bini dia. Tapi kita kena tahu juga ketika Nabi bersama Khadijah berapa tahun? Nabi nikah umur 25 tahun. Khadijah mati Nabi umur 50. 25 tahun duduk sekali dengan Nabi. Nabi tidak berpoligami. Nabi start berpoligami selepas Khadijah mati. Hak ni rahsia orang Tino kena tahu ni. Orang Tino kena ingat ni. Kalau Cik Abel nak minta tambah cawangan, jangan dia marah. Pesen orang jatuh gitu belakang. Tanya molek dia kata apa Abel nak nikah seorang lagi. Wajib dia jawab sunnah ke. Soalan jawapan paling masyhur, sunnah Nabi ke. Bab nikah dua sunnah selalu. Hal lain malah apa? Maya sunat malah, sunat malah. Mana? Kalau jawab sunnah Nabi, royak molek kata Abel, sunnah Nabi ni. Lah, Nabi nikah dengan nombor 2, nombor 3 ni, lepas nombor 1 mati. Abang nak buat sunnah tu kak boleh nikah 2, 3, tunggu mati dululah. Royak molek dia gitu. Nenggung juga dia kata ngaji mana pula bini aku ni. Malam tu bangun tahajud bini, bangun tahajud malam. Ni doa ya Allah, matilah. Tunjuk atas katil, matilah. Minta bini tu mati. Nak menikah 2. Sesungguhnya Khadijah radhiyallahu taala anha adalah salah satu nikmat terbesar yang dikurniakan Allah kepada Rasulullah. Adik kakak, monggo dia ni jutawan dah, sorga besar. Nabi Muhammad anak yatim lagi, tak ada harta, tidak kena ngaji sekolah dah. Tiba-tiba jutawan pergi Penang. Hoto dik kakak, tidak kena. Biarlah tak comel pun. Contoh kalau Datuk Ida nak kita nak tak? Contoh mana? Yang mari sini tengok bemak kita kalau kena getakanlah bemak mana jangan sajak tosoh lah muka tidak tino jatuh. Utuh Nabi ni nikmat besar Allah Ta'ala bagi dia. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha tinggal bersama Rasulullah selama suku abad. Suku abad ni 25 tahun. Satu abad 1 tahun kan. Bersama-sama merasai saat-saat mencemaskan, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa keadaan yang getir dan sukar, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan risalahnya, menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayar harga jihad yang pahit, mengorbankan kepentingan diri dan harta bendanya. Rasulullah bersabda yang bermaksud dia beriman denganku ketika orang ramai mengkufuriku. Ni jasa Khadijah. Adik kakak, lepas Khadijah mati, Nabi nikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Isteri Nabi ni semuanya janda kecuali Khadijah, anak muda. Walau Aisyah nikah dengan Aisyah, anak muda. Aisyah ni adik kakak, lah comel lah, comel muda. Nabi duduk dengan Aisyah, Nabi sentiasa sebut nama Khadijah. Ni bisa Nabi. Khadijah mati dah. Duk sebut lagi. Kita dia boleh hok muda tu kan. Masalamah lah. Kan? Kalau bini sebut pun
kita marah. Sebut apa mati dah kan? kita Aisyah ni sekali tak apa lagi, main dengan banyak kali jengkat lah dia nyenggal kan, nyenggal akak Nabi tengok mula kajuh mu kalau nyenggal, sedap lah, tak sakit hati retina gi puji singgah orang lain. Kita ni kat peluh-pelan nyenggal, gi puji singgah orang lain, nak marah moga tok laki Nabi. Elah waktu mian pula esok mula kajuh mu ni kat dia waktu mian nyabuh soto, nyabuh hudai, nyabuh pot. Tubik sekali Aisyah kata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lebih gapo Khadijah hak tua mati dah. Tubik juga banding aku hak muda hak duduk depan mu ni, lebih gapo hak ni hak Nabi kata ni, dia beriman denganku ketika orang ramai mengkufuriku. Kata Aisyah, kalau mu nak tahu kajahmu lebih gapo, mai aku nak wayak. Tika orang lain tak beriman lagi aku ni Nabi, dia beriman dah. Orang lain tak percaya aku ni Nabi, dia pakai lawak, duk sokor lodoh atas muka, dia ni percaya dah aku Nabi. Dia mempercayaiku ketika orang ramai mendustakan aku. Dia berkongsi denganku harta bendanya ketika orang ramai menghalangku. Habis harta kan aku dah kajahmu ni. Dia orang kaya, tak kelorek sikit abu, ikut minta, nak berapa bui selalu derma. Dan Allah mengurniakan kepadaku anaknya dan menghalangku mendapat anak daripada selainnya. Anak-anak Nabi yang kita dah kira tu kan, anak Nabi kita ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan, Kasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ummi Kasum, Siti Ruqayyah. 7 tu adik kakak ni dengan Khadijah. Seorang Ibrahim tu dengan Maryah Qibtiyah. Ada kata Maryah bukan isteri Nabi, dia hamba Nabi. Hak isteri Nabi kata sini, dan menghalangku, Allah mengurniakan kepadaku anak dengannya. Semua anak Nabi ni orang daripada Khadijah, dan menghalangku mendapat anak daripada selainnya. Orang lain nikah, walaupun nikah dengan Abu Jahal ada anak dah, nikah dengan Nabi tak boleh anak. Ummu Salamah ada anak dia kakak. Salamah tu anak pada Ummu Salamah. Ada anak nikah orang lain, tok laki dia mati, Nabi nikah dengan dia tak boleh anak. Padahal Nabi ni ada anak dengan Khadijah. Ni orang dia ramai lah. Kau mana? Aisyah anak muda, tak boleh anak. Hak tu yang Nabi jatuh hati kasih sangat pada Khadijah, duk sebut. Jadi adik kakak, kalau kita kasih kepada seseorang, tanda kita kasih selepas dia mati, antara caranya ialah buat baik kepada saing-saing rapat dia. Kita ada ayah kita mati, siapa dia saing dia? Kita ni anak kena buat baik kepada saing baik ayah kita. Cekera kau kalau ayah kita hidup, dia pergi sama rumah Abellah contoh, ke mana? Kita kena pergi. Ayah kita mati, rumah Abellah kena pergi sama. Tanya khabar, musim buah bagi buah. Kalau bini kita adik kakak, dia mati, siapa dia saing baik dia? Senara lah, Meya, Mekna, ke mana? Senara khabar semua, tak khabar semua. Jangan hak bujai sudah. Boleh kita pula. Tu cara dia. Sebab Nabi dek kakak, Nabi SAW sembelih kambing contoh, sembelih kambing. Nabi akan ambil makuk bubuh sendiri. Bubuh lepak lu makuk. Hak ni megata, kau kawin semua. Hak ni kau kaya, hak ni. Siapa dia tu? Kawin baik Khadijah masa hidup. Mula ni gak kalau dia ada mula gak hang tak tinggal ni 4-5 orang ni. Kita pun bila dia tak ada, kita pula buat lagi. Nabi buat lagu tu. Sayangnya dia pada Khadijah, sebut semua. Allah, tapi orang tina di kakak cemburu ni memeh lah. Sayang boh. Bini dia mati, muda je lah, kanser payudara.
Dia kata ganung bini dia go Musa. Mati anak 2 orang. Anak 2. Jadi dah muda lagi kan. Dia mungkin kira bini lain. Bini dah seorang lagi. Muda lah anak murid dia. Dia kata penat ustaz. Apa? Royak je nak pergi kubur mula ni. Berubah muka. Nak pergi kubur. Bini dia baru ni royak kata air raya nak pergi kubur mula ni Hak duk sengih lek-lek tu cotong. Cemuru la ilaha illallah. Orang tino. Pada hari kubur boleh bangun dekat apa kubur. Hei alah. Patutlah kalau Aisyah radhiyallahu ta'ala. Aisyah kata, aku ni tidak pernah cemburu dengan semua isteri Nabi. Aku tidak cemburu dengan semua isteri Nabi kecuali seorang. Kecuali seorang. Ma ra'aituha qat. Hak sedap lagi ni hak aku cemburu seorang ni, aku tak ada jumpa. Aisyah tak pernah jumpa Khadijah. Khadijah mati ni Aisyah budak benar lagi. Tak ada jumpa. Tapi cemburu. Bapa? Di kasrati zikraha. Sebab Nabi ni kan acap nas bu. Kik kat aja, sikit-sikit kat aja. Wak go tu kat aja, wak go ni kat aja. Oh, jeng. Jeng. Ni. Dalam hadis sahih daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu katanya, Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang membawa bersama-samanya bekas di dalamnya ada lauk atau makanan atau minuman. Apabila dia sampai kepadamu, sampaikan salam tuannya kepadanya, khabarkan berita gembira kepadanya dengan sebuah rumah di syurga daripada permata yang di dalamnya tidak ada hiruk pikuk dan keletihan." Nabi duduk dalam rumah, Khadijah duduk dapur. Duduk dapur, duduk masuk ke apa lah. Mari Jibril mari. Jibril kata, wahai Nabi Muhammad, sikit lagi Khadijah akan tubik. Dia akan bawa makan ni. Dan ni duduk dapur tu, duduk masuk buat roti, gola apa pani akan tubik bawa makan ni. Kalau dia mari, royak kata, Allah sampaikan salam untuknya. Adik kakak, Allah kirim salam ke Khadijah. Kita ni kalau orang ada nama kirim salam kita, segotok mudah dah. Okay. Oh, serap sana dah. Kita jumpa MB pun ni. Oh, ya duk cerai apa tu kan? MB tanya, kenal memang? Kita kata kenal, kisah awak jadikan dengan MB. Okey, sekelah kali dengan aku mula tu. Selalu. Kau mana? Aku dah sekeh MB mula tu. Oh, selalu leku. Aku sekeh mula tu. Tapi kat serap sana ni MB kisah baru MB baru. Ni Khadijah ni Allah Ta'ala salak dia, khabarkan berita gembira kepadanya dengan sebuah syurga daripada permata yang di dalamnya tidak ada hiruk pikuk dan keletihan. Maknanya gap dia, royak dia kata, kalau mu susah, letih jadi bini Nabi Muhammad, moga dia tidak kaya, kena masak sendiri, tak ada orang gaji, buat roti sendiri, tak ada microwave. Mana? Sabarlah, sebab mu akan boleh syurga daripada permata yang dalam syurga tu letih, tak ada serabut, tak ada, duduk jadi bos. Allahu Akbar. Wallahu alam. Kita akan sambung pada kuliah akan datang. Baru masuk tajuk kesedihan yang berturutan. Dia akan sebut lepas ni, Nabi lepas kewafatan Khadijah, Nabi berkahwin dengan Saudah. Nabi berkahwin dengan Saudah. Lepas berkahwin dengan Saudah itulah Nabi berhijrah ke Taif. Cerita Taif sedap juga. Masuk cerita Taif. Selepas itulah kita akan masuk peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sedang molek kita boleh rejak ni kecek bab Isra' Mi'raj kan. Allah, satu masjid telefon kamu mitok kamu Isra' Mi'raj 3 malam. Terkejut ambo.
Allah kata 3 malam. Oh, pendek dah ni ustaz. Sekala kita buat 7 malam. Aduh lah, 7 malam. Amo kata nak kata berapa lama tu mu. Oh kata ustaz, sekala kalau buat semalam ni kak, tak dia naik ke langit, dia kata. Tak dia naik ke langit. Isa tu kak, sudah dah tak dia naik ke langit. Jadi buat 3 malam ni biar dia molek lah. Malam pertama sampai ke Masjid Al-Aqsa, malam 2 naik ke langit, malam 3 tak turun pun. Macam-macam okay. Kalau kita duk kecek ngaru, duk sebut cerita hak riwayat tak tidak sahih, tak tahu bagi mana, yang panjang sungguh adik kakak. Panjang sungguh. Bukan setakat seminggu, sebulan boleh karang. Sebulan boleh karang kan. Tambah haji nombor tu, tambah kau waya kulit ni. Oh aloh lah, seminggu tu main-main je. Bukan ngorek kau isos, tak pukul 9 sampai 12. Tak saya tengok kulit. Bunga anda ni, bunga anda no. Tajuk. Tajuk bunga je. Bunga anda ni, bunga anda no. Start pukul 9, pukul 12 sudah. 4 jam setiap malam, seminggu. Oh, kata seka kita nu, ala kok tuaka mula tu. Ingat lagi. Congok, tunggu sengih. Ya tarik. Tobik hanu mereka putih, tobik hanu mereka, tobik hanu tobik sanggara api, tobik jeans jutaan lah. Macam-macam. Isra Mi'raj adik kakak. Siapa ngambil ni jadi lama tu. Dalam Quran sebut saya ya, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawla. Saya tu je. Quran sebut. Hadis adalah 2-3 hadis cerita lebih kurang. Mari ustaz kita baca Mi'raj seminggu. Borok saja semalam ni. Borok ni naik. Tok naik bukit, turun bukit lagu ni, kepala gini, sayap gini. Semalam ni borok saja. Cerita waktu apa tahu borok ni. Bukan kita pergi apa. Kan ada sini pergi borok ada. Aduh. Itulah penting kita ngaji sirah ni. Macam sirah Nabi ni, kita ngaji hak dasarkan hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.